Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in muka surat 26, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yushtaratu lahu aidan zannu dukhulihi fala yatawadda'u kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'liha wa li salati janazatin qabla al-ghusli wa tahiyyatin qabla dukhulil masjidi walir rawatibi al mutaakhirati qabla fi'lil fardi. Khusus bagi orang seperti ini disyaratkan perkiraannya, lebih-lebih keyakinannya bahawa waktu telah tiba. Terjemahan dia kalau ikut terjemahan ikut terjemahan Arab ni, wa yushtaratu lahu aidan, dan disyaratkan baginya bagi orang yang daim hadas aidan juga. Apa syaratnya? Zannu dukhulihi, zan masuk waktu solat, zan masuk waktu. Dan disyaratkan baginya bagi daim hadas juga zannu dukhulihi, akan zan masuk waktu. Jadi yang terdahulu syarat wudu yang kelima, masuk waktu. Kita nak berwudu syaratnya adalah masuk waktu. Bagi siapa ni tambahan syarat yang kelima masuk waktu ni? Bagi orang yang daim hadas, daimu hadasin. Daim hadas ni orang yang berkekalan keluar hadas kecil. Mana contohnya? Kasalisin wa mustahadatin, seperti orang yang besar kencing, dan mustahadatin, perempuan yang keluar darah istihadah. Orang mana kencing dedas tau, dedah. Mana apa dia punya apa ni? Dia punya getah dia tu luh dah. Mana kalau kita kata batang pahit, kita tutup dia keluar juga tak. Mana apa tu? Getah dalam tu jeng dah. Ni bukan gitulah ni. Maknanya air kecing keluar sama-sama. Dia orang dedah, orang besar kencing ni, bukan orang hok lambat puas tu lain lah tu. Dia kecing orang pun lambat. Lambat berhenti. Mana dia kena bangun duduk dulu. Dia kena istibrak dulu, molek, barulah air kencing dia berhenti. Hak tu bukan salisil baul. Hak tu bukan orang dedah sini daim hadas, bukan hadasnya sentiasa keluar, cuma kencingnya lambat. Tu lambat tu kadang-kadang mainan dia je, mainan perasaan dia je. Kadang-kadang orang nyakit gini ni, apabila pergi Mekah payahlah nak main gitu. Molek ada tengok. Maknanya dia duduk main. Keluar nanti kan dah-dahnya. Tak sedap dia mainan. Sebab tu kita selesai berwudu, kita disunatkan di kain plekat kita tu, di seluar kita, sunat kita
renjis air. Biar seluar kita tu ada basuh sikit. Biar seluar ni kain pekat tu ada basuh sikit. Berasa macam keluar balik sat ni. Tengok, basuh air sat ni. Ni nak tolok ni. Hak perasaan gangguan-gangguan. Ini ada orang cerita maknanya pergi Mekah molek ada. Sebab apa? Dalam keadaan payah sikit lah. Tak macam depan kita ni. Jadi okey je. Dia main perasaan. Dia berasa macam Hai kan, keluar bila air keluar tandas kan, keluar lagi kan, doknya. Dia yang layang sangat. Tu ada capu nyakit tu. Ada pun orang dedah ni dia memang tak ada dah. Mana kalau kita katalah dia berlari pusing sepadang pun, air kencing tetap keluar sikit-sikit. Ni orang yang berpenyakit dia panggil. Orang daim hadah. Ataupun perempuan istihadah. Mana istihadah? Darah yang keluar tu adalah hadas kecil. Darah haid, darah nifas yang keluar hadas besar. Darah istihadah yang keluar tu hadas kecil. Darah tu yang menyebabkan wuduk batal. Tapi darah tu sentiasa keluar sikit-sikit. Dia panggil daim hadas. Orang yang berkekalan hadas. Contoh saya sebut minggu lepas laginya, orang yang keluar darah bawasir. Darah bawasir. Jadi bawasir dia tu penyakit dia duduk di sebelah dalam. Kemudian dubur dia sentiasa lembab dengan darah. Ni dia panggil apa ni? Dia daim hadas. Adapun kalau penyakit dia keluar duduk luar, kemudian darah tu keluar ikut rembong panggil tau. Duduk luar tu, hak tu bukan berhadas kecil. Cuma najis darah yang keluar tu kita kawal sikitlah supaya tidak merebok ke lain. Tu je. Tapi dia panggil berhadas kecil. Sebab berhadas kecil jikalau keluar sesuatu melalui salah satu daripada dua jalan, kubul ataupun dubur. Kubur ke melawan hadapan, dubur ke melawan belakang. Itu barulah hadas kecil. Adapun kalau rembang tu sudah duduk di luar, darah tu keluar ikut rembang, makna darah bukan keluar melalui dubur, maka itu tidak dipanggilkan hadas. Itu panggil hadas. Hak ning hak rembang penyakit tu duduk dalam, darah keluar kok dubur, itu dipanggil hadas. Sebab perkara yang menyebabkan berhadas kecil adalah keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur tadi. Jadi kalau lah orang penyakit bawasir ni, rembang tu duduk dalam, darah keluar, itu dia panggil daim hadas. Jadi orang daim hadas ni, dia syarat wuduk jadi tambah satu, jadi 5. Kalau bagi orang yang salim, orang yang sejahtera, yang tidak ada penyakit daim hadas, dia hanya ada 4 sahaja syarat sah wuduk. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, mengalir air atas anggota wuduk yang basuh tu. Yang ketiga, tidak ada benda di anggota wuduk yang merubah air. Yang keempat, tidak ada benda yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk. 4 tu je bagi orang yang salim, orang yang tak ada penyakit. Syarat yang kelima ni tambahan kepada orang yang daim hadas. Orang yang berkekalan hadas, tambah satu lagi, masuk waktu. Masuk waktu. Kemudian masuk waktu depan dia akan cerita pula lah. Lepas masuk waktu, basuh segera. Lepas basuh-basuh, ikat molek, tutup molek supaya air kencing ke, darah istihadah ke, darah bawasir ke, tidak kelain. Tapi air kencing dengan darah tu tak boleh nak elok dah, dia sentiasa keluar. Maka tutup molek, segera berwuduk. Selesai berwuduk, tak boleh nak tangguh lama lah, dia segera kena solat. Itu dia akan cerita di hadapan. Tapi nak cerita di sini, syarat orang daim hadas nak berwuduk adalah masuk waktu. Cuma ditambah di hadapan ni, wa yushtaratu lahu aidan zannu waqtiha, zannu dukhulihi, masuk waktu. Zon, masuk waktu. Dia sebenarnya
Syarat yang kelima, masuk waktu tu sendiri sama ada zon ataupun yakin. Dia patut gitu je. Maknanya syarat yang kelima, orang daim hadas nak berwuduk, dia kena tahu masuk waktu sama ada dengan zon ataupun dengan yakin. Kita kan, di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui masuk waktu. Itu syarat sah sembahyang. Syarat sah berwuduk bagi daim hadas pun samalah, mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu ni ada dua, satu dengan zon, satu dengan yakin. Zon ni kuat sangkaan waktu sudah masuk. Mana zon, kita tengok takwim, kita tengok jam, itu zon bukan yakin. Sebab jam ni terkadang tepat, terkadang tak tepat. Dah tahu masuk waktu yakinnya hak mana. Kalau subuh tengok fajar sidik, kalau zuhur asar tengok bayang, kalau maghrib tengok matahari terbenam, kalau isyak hilang sopok merah, kuning dan putih. Hak tu hak mengetahui masuk waktu dengan yakin. Jadi kena tahu masuk waktu ni. Kalau kita tak tahu masuk waktu, kita syok sahaja, mungkin masuk, mungkin tidak. Kalau kita segera berwuduk dalam keadaan kita tidak mengetahui masuk waktu, kita hanya kira pakai ya dah lah, maka wuduk kita tidak sah. Walaupun cek kemudian, periksa kemudian, memang kebetulan waktu sudah masuk, tetap tidak sah wuduk. Sama macam semayang tu lah. Syarat sah semayang mengetahui masuk waktu. Itu syarat sah semayang. Tiba-tiba kita nak cepat punya pasal, orang duk standby tunggu bawah dah ni, kita pun zuhur masuk tak lagi ni, masuk dah barangkali. Tahu kok mana masuk dah barangkali tu. Biarlah, gamuk-gamuk sudahlah. Dia tak tahu masuk waktu tu, dia gamuk-gamuk aje. Dia gamuk-gamuk aje. Melainkan dia tahu kok mana. Kalau kemarin kita kata kok masuk ni waktu zuhur 12 berapa, 50 berapa, ya, 12.55 tu berapa, kita katalah kemarin 12.55. Hari ni tak punya rebang pun lagi, tapi pukul 1 dah. Dia kalaulah dia lewat sikit pun seminit dia seharinya dah. Ada dah waktunya jadi 2 minit sehari. Tak ada, seminit je. Dah kalau kemarin 12.55 sahih dah, kemarin 12.55. Hari ni tak tengok takwim, tak ada takwim. 12.56 tu masuk dah. Mana apa tu? Mengetahui dengan zam tu panggil. Tahu dah tu. Hak tak tahu ni masuk dah lagi zuhur. Ya, pakat mayang dah lah. Nasib lah kalau masuk-masuk dia semayang tu awal-awal lagi tidak sah. Sebab syarat mengetahui masa waktunya tidak ada. Walaupun cek kemudian, memang nasib baik mu semayang. Waktu hok gomo-gomo saat ni tu, pakai gambar-gambar tu memang masa waktu dah. Nasib baik mu, tak ada nasib baiknya. Memang solat tu daripada awal tidak sah. Sebab dia tidak mengetahui masuk waktu. Walaupun hanya setakat zam cukup dah. Walaupun tak yakin sekalipun. Ni ada. Tetapi kalau dia mengetahui masuk waktu dengan zon, nyata kemudian waktu belum masuk. Sebab apa? Jam pusing di budak. Tak masuk lagi, budak main, dia pusing jam. Dia tengok, pukul 1 zuhur dah. 12.55 zuhur. Ni pukul 1 lebih dari zuhur dah. Kita pun semayang. Kena-kena, baru 12.30 budak pusing. Ataupun memang masuk dah pukul 1 kita pun semayang. Tengok jarum salok pukul 12 barunya. Jangan duk main. Tapi tengok tu betul dah. Hak tu kalaulah dia zon masuk waktu, nyata salah kemudian, dia kena semayang semula lah. Dia kena semayang semula. Sebab walaupun asalnya syarat tu cukup mengetahui masuk waktu dengan zon, tapi kalau nyata salah, zon tu tidak diiktibar. La ibrata bizannil bayyin khata'u. Tidak diiktibarkan dengan zon yang nyata kemudian salah.
Asalnya zon tu kena dah. Bukan kita sembahyang dengan gambar-gambar, memang kita zon masuk waktu. Tapi kalau nyata salah, maka sembahyang semula lah. Zon tu tidak diiktibar. Dia ke gitu. Tak. Kita sembahyang, memanglah waktu masih lagi ada. Kita pun sembahyang pukul 4. Tak habis lagi zuhur, kita pun sembahyang. Orang bangsa tadi dah jam apa tu? Jadi dia sembahyang tadi niat tunai sebab pukul 4. Sembahyang tu jadi qada dengan sendiri. Dia gitu je. Dia kejut daripada tidur tengah hari, tak ada orang kejutkan dia. Tengok Allah pukul 5 dah. Oh beratlah zuhur tak sembahyang lagi ni. Dia pun sembahyang zuhur segera, niat qada. Dak pukul 5 baru pukul 4 barunya. Asar dak bang lagi. Maka niat qada tadi, solat zuhur tu jadi tunai dengan sendiri. Dia gitu je. Ini hak tersalah. Hak tersalah. Ada. Hak tak bolehnya semayang dengan rambang, tak tahu waktu masuk. Tu. Itu syarat tak cukup. Sama dengan persoalan berwudu bagi orang taim hadas. Waktu masuk lagi ni awak nak basuh. Nak basuh air kencing darah tu nah. Nak ikat molek, nak berwudu masuk waktu masuk tak lagi ni. Biar masuk tak masuk pun. Dia pun basuh, dia pun ikat, dia pun berwudu. Tidak sah wudu dia walaupun kebetulan waktu memang masuk dah. Sebab syarat dia mengetahui masuk waktu walaupun hanya setakat zon saja, walaupun tidak yakin. Kerana itu, ini terjemahan dia ni, ia belum boleh berwudu. Seperti halnya orang bertayamum. Dia tidak boleh berwudu, sama hukum dengan orang bertayamum. Untuk solat fardu atau solat sunat yang tertentu waktunya, muaqqatin yang berwaktu. Kita ada sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang fardu memanglah berwaktu. Sembahyang fardu memanglah berwaktu. Kitaban mauquta kan, kewajipan yang memang ada waktu dia. Sembahyang sunat ada kan sunat yang berwaktu. Kerana itu ia belum boleh berwudu. Seperti halnya orang bertayamum juga untuk solat fardu atau solat sunnah yang tertentu waktunya, sebelum masuk waktu pengerjaannya. Payah ni. Atau untuk solat jenazah sebelum dimandikan. Atau untuk tahiyatul masjid sebelum ia masuk ke masjid. Atau untuk solat rawatib ba'diyah sebelum melakukan solat fardu. Dia syarat masuk waktu. Kemudian sembahyang fardu ada waktu dia. Sembahyang sunat ada sembahyang sunat yang berwaktu. Ada sembahyang sunat yang ada waktu dia. Kan kita sembahyang sunat ada 3 peseng sembahyang sunat. Satu dia panggil sembahyang sunat yang berwaktu. Satu sembahyang sunat yang bersebab. Satu sembahyang sunat mutlak. 3 jenis sembahyang. Sembahyang sunat yang berwaktu, sembahyang sunat yang bersebab, dan sembahyang sunat mutlak. Di sini disebut sembahyang sunat yang berwaktu. Yang berwaktu di sini yang berwaktu serta yang bersebab. Termasuk juga. Bukan yang berwaktu sahaja. Termasuk sembahyang sunat yang bersebab. Melainkan sunat mutlak. Sunat mutlak dia tidak ada waktu, dia tak ada sebab. Kita boleh semayang bila-bila masa, melainkan waktu tahrim, waktu yang diharamkan semayang sunat. Itu semayang sunat mutlak. Berapa rakaat dia tidak ada kaitan berapa rakaat. Cuma yang disunatkan masna 2 rakaat, 1 salam, semayang pula takbir, 2 rakaat 1 salam, semayang pula takbir, 2 rakaat 1 afdal. Tapi kalau dia semayang sunat mutlak, Allahu Akbar, dia niat semayang je. Sebab semayang sunat mutlak ni dalam niat hanya wajib qasar je. Aku nak semayang. Ta'ayyun tak ada. Kita nak nyatakan semayang apa? Sebab dia tak ada waktu. Kalau semayang sunat berwaktu, sebut nama duha. Kalau semayang sunat bersebab, sebut nama gerhana matahari, gerhana bulan, itu bersebab. Sekarang ni sunat mutlak waktu tidak ada. Nak sebut nama waktu pun tak ada nama.
Nak sebut nama sebab pun dia tak ada sebab. Jadi hak wajib dalam niat dia kosong. Aku nak semayang. Ni dalam niat dia. Tapi nak comelnya saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tapi kalau ini aku nak semayang je, dia pun semayang. Lepas tu dia tak niat rakaat. Kau pandai serakaat tayyat akhir bersalam pun boleh. Naik 2 rakaat tayyat akhir bersalam pun boleh. Tambah lagi 2 rakaat, nak tambah lagi tambahlah sampai 100 rakaat pun. Benar? Terakhirnya beri salam. Tasyahud akhir beri salam. Gitu je. Ini semayang sunat mutlak. Jadi semayang sunat mutlak bila kita bertamung sampai saat kita nak semayang. Tu hak semayang sunat mutlak. Hak ni semayang sunat berwaktu. Bila semayang sunat berwaktu, kita nak berwuduk. Bagi orang daim hadah yang nak semayang sunat berwaktu ni kena masuk waktu dia. Dia gitu. Kita nak tayamum untuk semayang duha, kena tunggu masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha, naik matahari segala 28 minit selepas syuruk, selepas terbit matahari. Sebab apa? Kita nak bertayamum, kita nak berwuduk bagi orang daim hadah. Tapi waktu duhanya belum masuk, kita nak bertayamum untuk solat duha. Maka tayamum macam kita nak berwuduk dalam keadaan kita daim hadah ni untuk solat duha, tidak sah sebab dia ada waktu. Dia ada waktu. Kalau bersebab, dia ada sebab. Mana kalau bersebab, kita nak berwuduk ni orang daim hadah ni. Ni orang daim hadah ni bukan cerita orang salim kita semua ni, orang yang tak ada penyakit, orang daim hadah. Dia nak berwuduk kerana nak sembahyang gerhana. Dia kena berlaku sebab dulu. Berlaku gerhana baru ia boleh berwuduk. Dia tahu dah dalam pengumuman sudah dinyatakan bila kau berlaku gerhana, bila kau cerah kembali kan, dia ada waktu. Kita pun berwuduk sebelum sampai waktu dia. Maka tidak sah wuduk kita untuk semayang sunat gerhana sebabnya belum berlaku. Kalau semayang gerhana, kalau semayang minta hujan, itu pun bersebab. Maka bila boleh berwuduk untuk daim hadah kerana nak semayang minta hujan, sampai masuk orang berhimpun belaka, ijtima'un nas, berhimpun manusia, barulah kita pun pergi ambil semayang. Tak boleh nak semayang, nak ambil wuduk awal-awal sebab orang belum berhimpun. Hak dicerita sininya nak solat jenazah. Nak solat jenazah, bilakah boleh solat jenazah? Bilakah boleh solat jenazah? Termasuk kita nak solat jenazah gaib. Termasuk kita nak solat jenazah gaib. Boleh solat jenazah apabila selesai mandi. Selesai mandi barulah boleh solat jenazah. Jadi orang yang daim hadah, dia nak solat jenazah, dia kena tunggu kawan tu selesai dimandikan, barulah dia pun berwuduk. Faham tak? Sama hukum dengan bertayamum. Sebab tu dia kata seperti halnya orang bertayamum. Bertayamum pun syaratnya masuk waktu. Jangan lupa lah, bertayamum pun syarat masuk waktu. Kita bertayamum untuk solat duha, tunggu masuk waktu duha dulu. Kita bertayamum untuk solat gerhana, tunggulah gerhana dulu, baru boleh kita bertayamum untuk solat sunat gerhana. Kita nak sembahyang sunat minta hujan, kita nak bertayamum, tunggu orang berhimpun dulu baru kita bertayamum. Kita nak solat jenazah, tapi kita kena bertayamum, tunggu orang selesai mandi dulu barulah kita boleh bertayamum. Sebab boleh solat jenazah selepas selesai mandi, tapi disunatkan solat jenazah ni lepas dikapankan. Kalau mandi siap-siap, kapannya belum, solat jenazah hukumnya makruh. Tapi boleh solat dah, sebab dia sudah kita mandikan, boleh solat jenazah. Tapi hukumnya makruh lah, disunatkan selepas daripada kapan, barulah kita solat jenazah. Tapi nak cerita ni, orang daim hadah ni bila boleh berwuduk? Selepas selesai dimandikan jenazah. Sebab dia nak solat jenazah ni, baru masuk waktu dia panggil. Kan syarat dia masuk waktu kan. Kemudian dia kata lagi, dan untuk tahiyatul masjid, sebelum ia masuk masjid, belum masuk masjid tak boleh lagi berwuduk untuk solat tahiyatul masjid. Apa tu nak orang ni masuk masjid dulu,
Lepas tu baru boleh pergi berwuduk. Berwuduk luar. Macam mana nak main tahiyatul masjid? Dah keluar dah. Itu dimaafkan. Sebab selagi tidak masuk masjid, maka tak masuk lagi waktu untuk solat tahiyatul masjid. Sebab tak masuk lagi. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dia panggil sembahyang sunat yang bersebab. Sunat tahiyatul masjid dia panggil sembahyang sunat yang bersebab. Sebabnya apa? Masuk masjid. Makna berwaktu, dengan makna berwaktu dan juga bersebab. Jadi kita masuk masjid dulu, maka sunat kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita keluar balik untuk basuh air kencing, darah, ikat molek, ambil sembahyang, masuk masjid, tak gugur lagi sunat tahiyatul masjid yang kita masuk tadi. Tak gugur lagi. Ini kalau kita berwuduk untuk tahiyatul masjid. Kalau kita berwuduk untuk solat fardu, tu cerita lain. Kita berwuduk untuk solat fardu, bukan untuk solat tahiyatul masjid. Kita berwuduk untuk solat tahiyatul masjid, kena masuk masjid dulu, barulah boleh ambil wuduk, keluar semula lah. Tapi kalau kita berwuduk untuk solat fardu, kita masuk masjid, kita boleh sembahyang tahiyatul masjid. Sebab satu wuduk daim hadas boleh banyak sunat. Tapi kita berwuduk bukan untuk tahiyatul masjid, kita berwuduk untuk solat fardu. Hak ni kita berwuduk untuk apa ni? Nanti saya masuk masjid, saya nak sembahyang tahiyatul masjid, hak tu kena masuk dulu. Faham tak? Untuk solat tahiyatul masjid. Kalau kita berwuduk untuk sembahyang fardu, tu cerita lain. Sama juga yang terakhir tu, atau untuk solat rawatib ba'diyah, sebelum melakukan solat fardu. Kita rawatib ni ada qabliyah, ada ba'diyah. Rawatib ni sembahyang sunat yang berwaktu. Tadilah sembahyang sunat berwaktu, bersebab, sembahyang sunat mutlak. 3 kan sembahyang sunat. Kita tak masuk lagi dah. tak masuk lagi warnanya. Berapa tahun lagi baru masuk pun dah tahu. Hak rukun solat depan. Dia ada 3 kan. Berwaktu, bersebab, sunat mutlak. Bersebab ada 3 pula. Sebab mutaqaddim, sebab muqarin, sebab mutaakhir. Ada 3 pula. Sebab mutaqaddim, sebab dulu baru sembahyang. Sebab muqarin, sebab sembahyang serentak. Sebab mutaakhir, sembahyang dulu baru berlaku sebab. Mana sebab mutaqaddim? Masuk masjid. Masuk masjid tu sebab. Sebab dengan sembahyang mana dulu? Sebab dulu kan. Dia panggil sebab mutaqaddim. Sebab muqarin, sebab dengan sembahyang serentak, gerhana. Sedang gerhana, sunat sembahyang. Itu muqarin, serentak. Sebab mutaakhir, sembahyang dulu, sebabnya belum berlaku. Sembahyang sunat ihram, ni ihramnya belum, sembahyang dulu. Kenapa awak sembahyang? Nanti ni yang ihram. Tu sebab duduk belakang. Sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat dulu, buat pilihan duduk belakang. Ni 3 ni kan. Yang mana hak haram kita sembahyang di waktu tahrim hanyalah sebab mutaakhir. Waktu tahrim, lepas main subuh, lepas main asar, sebab mutaqaddim boleh, sebab muqarin pun boleh. Bukan semua sunat diharamkan di waktu tahrim. Semua sunat yang diharam waktu tahrim hanya semua sunat sebab mutaakhir. Faham tak? Sebab mutaqaddim tak apa. Kebetulan kita iktikaf lepas daripada sembahyang subuh. Lepas tu sakit perut, kita pun masuk bilik air, qada hajat. Benar, kita pun ambil semayang. Kita sambung dah masuk dalam masjid semula. Semayang sunat tahiyatul masjid dengan sunat wuduk dulu. Sebab sunat tahiyatul masjid sebab mutaqaddim. Sunat wuduk sebab mutaqaddim. Ambil wuduk dulu kan, baru sunat semayang sunat wuduk. Masuk masjid dulu kan, baru sunat semayang tahiyatul masjid. Disebab dulu boleh semayang walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar. Ni mazhab Syafi'i kita. Hak tak boleh belaka semayang ni mazhab Hanafi dengan Hambali. Dia tak ada. Lepas subuh lepas asar tak boleh belaka. Sebab mutaqaddim ke, sebab muqarin ke, tak boleh belaka.
Tu mazhab Hanafi dengan Hambali. Kita dah, bukan semua semayang tak boleh. Mana masuk masjid lepas subuh, lepas asar ke, semayang tahiyatul masjid dulu. Mana? Kita tak reti situ tu. Dia ingat ke haram. Bukan haram. Haram ni dipanggil tahari. Tahari ni sengeleng. Nak buat gapo lepas subuh ni, nak main sunat tak boleh. Turun tanah dulu sekejap. Naik tu, tahiyatul masjid boleh. Tu tahari panggil. Sengeleng cari. Tu haram serta tidak sah. Tadi ni kita sakit perut, kena pergi tanda. Lepas selesai qada hajat, ambil semayang, masuk masjid semula, nak iktikaf nak apa, semayang tahiyatul masjid dulu. Bukan kita sengelai keluar kerana nak masuk untuk dapat tahiyatul masjid, bukan. Ni kena ngaji sebab tu. Sebab mutaqaddim, sebab muqarrin, sebab mutaakhir. Ni semayang sunat. Dia ada bersebab, dia ada berwaktu. Jadi di antara semayang sunat yang berwaktu adalah semayang sunat rawatib. Qabliyah, semayang sunat berwaktu. Ba'diyah, semayang sunat berwaktu. Qabliyah berwaktu, ba'diyah berwaktu. Semayang sunat berwaktu dengan bersebab ni, kalau berwaktu luput waktu, kita tak sempat nak solat sunat qada. Semayang sunat bersebab, berlaku sebab kita tak solat, nak solat semula, tidak ada qada. Semayang sunat tahiyatul masjid, selepas masuk masjid dia duduk lalu, Allah rasa sayang, tahiyatul masjid tak semayang, nak qada, tidak ada. Berlaku gerhana matahari bulan, dia tak sedar, dia sedar-sedar hilang dah gerhana, sayang nak mayang qada, tidak ada. Bersebab tidak ada qada. Berwaktu ada qada. Rawatib berwaktu ada qada dia. Duha berwaktu, tarawih berwaktu, witir berwaktu. Ini semayang berwaktu belakang ni. Luput waktu, tak sempat solat, sunat qada. Semayang sunat raya berwaktu. Semayang sunat raya berwaktu. Semayang sunat raya ni waktu dia sama dengan semayang sunat duha. Naik matahari segala, bukan sama dengan duha, sama dengan semayang isyraq. Terbit matahari sampai ke zuhur. Ni semayang sunat raya haji puasa, dia semayang sunat yang berwaktu. Sampai ke zuhur, sibuk tak sempat nak semayang raya, sunat qada lepas zuhur. Sunat yang berwaktu, luput waktu, tak sempat solat, sunat qada. Bersebab tidak ada, berwaktu saja. Jadi di antara berwaktunya rawatib. Rawatib dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Qabliyah masuk waktunya dengan masuk waktu sembahyang. Qabliyah, faham tak qabliyah ba'diyah ni? Bukan nak kata, tapi jadi teringat-ingat. Kalau sebut qabliyah ba'diyah, tak berhenti setakat qabliyah ba'diyah. Royak qabliyah sunat sebelum waktu, ba'diyah sunat selepas waktu. Berapa hak gitu pun royak macam kita tak tahu. Pernah aja habis satu sesi qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah cerita. Habis dah, nak baca doa dah. Ustaz, nak tanya ustaz, qabliyah ba'diyah tu apa? Dia tanya dak sekarang. Qabliyah sunat kapik sebelum, ba'diyah sunat kapik selepas. Royaklah sunat kapik sebelum selepas. Saya buat sama, tapi tak ada lah qabliyah ba'diyah, kapik sebelum, kapik selepas. Salah oleh kita juga nak beraya. Nah, dia kena kapik sebelum, kapik selepas. Qabliyah dia tak kena, ba'diyah dia tak kena. Kita duk sebut sebagai sunat qabliyah, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Dia pun apa benda ustaz ni? Qabliyah ba'diyah, qabliyah ba'diyah. Last sekali habis dah. Qabliyah apa? Kapik sebelum. Kapik fardu tak sebelum. Dah memang kita buat. Memang dia buat. Dan niat mana? Sebagai sunat kapik sebelum lah. Apa masalahnya? Sebagai sunat kapik selepas. Dia orang Melayu sungguh. Qabliyah ba'diyah ni Arab. Mana? Ada orang apa ke dah tahu. Hak kelah lagi. Ni kelah. Aja muafiq masbuk. Lepas tu ada orang tanya, muafiq masbuk ni semai sunat gapo ustaz? Muafiq masbuk semai sunat dia panggil. Ada. Kata berat orang kita ni.
Cerita buat muafiq masbuk makmum tu lah mai jemaah. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk ustaz nak tanya. Muafiq ni mai sunat gapo? Dia ingat semai sunat. Mai sunat muafiq, mai sunat masbuk. Oh ingat ke nama semai sunat. Oh bergerak kata. Ha? Tak jadi dengar nama muafiq masbuk. Jadi hak semai sunat rawatib qabliyah, dia masuk waktu dia dengan masuk waktu semayang. Kalau kita kata zuhur kok 12.55 masuk waktu dia. Bila habis waktu qabliyah? Pukul 4 suku masuk asar habis waktu qabliyah. Waktu qabliyah tidak habis dengan solat zuhur. Ingat baik. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali qabliyah zuhur, semai zuhur je habis waktu dia. Kita buat selepas zuhur namanya qadaan. Qada dah tak gitu naik. Qada. Itu mazhab Hanbali. Qabliyah habis waktu dengan semai zuhur. Betul mazhab Syafi'i tidak. Qabliyah habis waktu dengan habis waktu sembahyang zuhur. Qabliyah subuh masuk waktu dengan waktu tu subuh. Habis qabliyah subuh dengan syuruk, bukan dengan semai subuh. Lepas subuh tu waktu dia lagi. Tak ada timbul tahrim-tahrim sebab waktu dia lagi. Ini mazhab Syafi'i ni, mazhab Hanbali tak leh. Lepas subuh nak sembahyang qabliyah subuh tak leh. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita boleh waktu dia lagi. Jadi waktu qabliyah masuk dengan waktu sembahyang. Maksud habis dengan habis waktu sembahyang. Pak suku habis waktu qabliyah zuhur. Cuma kita qabliyah sunat buat sebelum fardu. Sunat jua. Bukan syarat. Sunat jua. Dan nama pun qabliyah kan, sunat sebelum. Buatlah sebelum zuhur. Sunat jua. Bukan syarat untuk semayang sunat rawatib qabliyah adalah buat sebelum zuhur. Bukan syarat. Sunat sahaja. Sunat qabliyah buat selepas. Yang buat selepas sebelum daripada solat zuhur. Diharuskan buat selepas zuhur. Boleh buat sebelum zuhur, tapi jumpa kawan nak bersembang dengan dia. Lepas tu qabliyah macam mana? Diharuskan buat selepas zuhur. Namanya tunai, bukan qada. Waktunya masih lagi ada. Dan terkadang qabliyah tadi disunatkan buat selepas. Bila disunatkan buat selepas, dah tengok dah kan ada dia punya jam saah dia tu kan. Dia ada 10 minit selepas azan dia akan qomat. Kita masuk masjid, Allah, tak apa seminit lagi orang nak qomat dah. Kita baru masuk ni, qabliyah kita disunatkan buat selepas zuhur. Sebab kita mari tu orang sudah nak qomat. Ada. Disunatkan kita buat qabliyah lepas daripada sembahyang fardu. Tunai, bukan qada. Bila kau masuk waktu ba'diyah, masuk waktu ba'diyah dengan semai zuhur, habis waktu ba'diyah dengan pukul 4 suku ba'diyah zuhur. Sekarang ni bila kau masuk waktu ba'diyah, lepas semayang fardu zuhur, ba'diyah zuhur kita buat misal zuhur. Jadi sekarang ni kita nak berwuduk bagi daim hadas ataupun bertayamum pun sama. Kita nak berwuduk untuk apa tu? Untuk semayang ba'diyah zuhur. Kita kena semayang fardu zuhur dulu baru boleh. Sebelum fardu zuhur tak masuk. Melainkan kita berwuduk untuk semayang zuhur, bukan untuk semayang sunat ba'diyah, untuk semayang zuhur. Kita berwuduk untuk semayang zuhur. Selesai berwuduk, kita segera semayang fardu zuhur. Lepas tu kita buat qabliyah, kita buat ba'diyah. Sunat banyak tak apa. Tapi masa kita berwuduk sebelum solat fardu zuhur, selepas daripada masuk waktu zuhur, tak solat lagi fardu zuhur, ba'diyah tak masuk waktu lagi. Kita berwuduk bukan untuk ba'diyah. Kita berwuduk untuk solat zuhur. Kita berwuduk untuk solat zuhur, taim hadas ni, waktu zuhur sudah masuk, kita pun solat zuhur. Lepas tu kita nak semayang ba'diyah, semayanglah. Semayang sunat banyak mana kan boleh kan. Tapi kenapa dia kata berwuduk orang daim hadas untuk rawatib ba'diyah? Kalau belum solat fardu zuhur tak boleh lagi. Kalau kita berwuduk untuk solat ba'diyah. Kalau kita berwuduk untuk solat zuhur,
selesai solat zuhur, tersemayanglah ba'diyah kita tu. Tersemayanglah ba'diyah kita serta qabliyah kita tu. Semayang qabliyah serta ba'diyah kita. Sebab satu wudu untuk daim hadas boleh satu fardu dan sunat banyak mana pun boleh. Sama dengan tayamum. Satu tayamum, satu fardu dan sunat banyak mana pun boleh. Dia gitu. Tapi kalau kita berwudu untuk rawatib ba'diyah, kena buat selepas daripada sembahyang fardu nah. Kita berwuduk bukan untuk ba'diyah, untuk solat zuhur. Selesai solat zuhur, kita boleh semayang ba'diyah dengan wuduk kita untuk solat fardu zuhur tadi. Sebab dia sunat banyak mana pun boleh. Ni kadang-kadang ayat dia ni keliru juga kitanya. Dan memanglah ada kita nak berwuduk untuk ba'diyah. Tak ada, kita berwuduk untuk main fardu zuhur. Lepas main fardu zuhur wuduk batal. Itu cerita lain. Kita berwuduk untuk ba'diyah. Dan kita semayang dah kan zuhur, masuk dah waktu ba'diyah. Bolehlah kita berwuduk untuk ba'diyah zuhur. Sebab apa? Sebab kita sudah selesai semayang zuhur, waktu ba'diyah sudah masuk. Ini kalau semayang sunat yang berwaktu. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanafi, mazhab Hambali macam sebut minggu lepas, syarat berwuduk untuk daim hadas masa waktu. Mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki dia tidak ada kaitan dengan waktu. Mazhab Maliki senang. Dia orang daim hadas dengan orang salim, orang sejahtera macam kita ni sama je. Berwuduk awal-awal pun boleh. Belum masuk waktu pun boleh berwuduk. Lepas berwuduk nak semayang berapa fardu pun boleh. Tu mazhab Maliki lah. Dia agak lega sikit lah, agak mudah sikit bagi orang daim hadas, termasuk perempuan istihadah. Termasuk perempuan istihadah. Kalau perempuan istihadah nak qada solat, lega sikit kalau mazhab Maliki. Mana dia ambil wuduk sebelum masuk waktu pun okey. Ataupun sekurang-kurangnya mazhab Hanafi dengan Hambali, dia satu wuduk bagi daim hadas. Selagi waktu solat tu masih lagi ada, selagi itulah boleh digunakan wuduk tersebut, walaupun qadaknya beberapa qadak sekalipun. Sebab qadak fardu. Kalau mazhab Syafi'i kita, perempuan istihadah nak qadak solat, dia ambil wuduk, dia pun solat qadak satu, nak solat qadak kedua kena masuk bilik air semula, buang modeh itu, basuh dulu darah istihadah, pakai modeh baru, kemudian ambil semayang, solat satu fardu qadak. Lepas tu nak qadak lagi, kena masuk bilik air pula, basuh, tukar modeh baru. Jawapan dia kena gisah basuh, beli modeh satu troli lah. Dah qadaknya banyak. Masa muda-muda tak semayang contohnya. Guna. Tu mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Hambali, mazhab Hanafi, berwuduk dalam waktu zuhur, syaratnya kena masuk waktu zuhur. Berwuduk dalam waktu zuhur, selagi waktu zuhur tak habis, banyak mana fardu pun okey. 4 suku masuk asar, tak ada pakai wuduk tu, kena ambil wuduk lain. Tu mazhab Hambali dengan Hanafi. Mazhab Maliki tak kira. Perempuan istihadah tadi ni selagi tak ketuk, selagi itulah wuduk boleh pakai. Habis dah waktu zuhur, masuk asar, boleh pakai lagi wuduk tu. Masuk maghrib tak berkentuk lagi, boleh lagi pakai wuduk tu, macam wuduk biasa. Itu mazhab Maliki lah. Dia agak mudah sikit. Ni kalau kita kira orang nak banyak sembahyang fardu lah. Kalau kita hanya sembahyang fardu, waktu sembahyang sunat, tak ada apa tu. Nak pegang Quran, tak ada apa tu. Wuduk daim hadas, selesai sembahyang fardu, sembahyang sunat, kemudian nak pegang Quran, peganglah Quran, tak ada apa-apa pun. Selagi tak kentuk, selagi tu boleh pegang Quran. Cuma nak sembahyang fardu yang kedua tak boleh. Dia hanya boleh satu fardu sahaja, hak dalam mazhab Syafi'i kita. Sebab riwayat menceritakan bahawa Nabi SAW perintah kepada Fatimah binti Hubaish,
Nabi kata tawaddai likulli salatin. Nabi kata berwuduklah kamu bagi tiap-tiap solat. Fatimah binti Abi Hubash ni dia istihadah. Tapi riwayat yang lain tawaddai liwaqti kulli salatin. Berwuduklah kamu bagi waktu tiap-tiap solat. Untuk waktu, selagi waktu tu ada, Hambali, Hanafi boleh gunakan wuduk walaupun banyak fardu sekalipun. Mazhab Syafi'i tak. Tawaddai likulli salatin. Berwuduklah kamu istihadah ni, perempuan istihadah bagi tiap-tiap solat. Mana ada mazhab Syafi'i kita? Jadi satu solat, satu wuduk, satu solat fardu saja. Sebenarnya sunat banyak tak apa, nak pegang Quran pun tak apa. Ni hak berkaitan dengan wuduk orang yang daim hadas. Dia hukum dia sama dengan orang tayamum, syaratnya adalah masuk waktu. Walazima wudu'ani au tayammumani. Ayat dua lalu dah ni. Ala khatibin daimi hadasin ahaduhuma lil khutbataini wal akharu ba'dahuma li salati jum'atin. Dia pun ceritalah wuduk daim hadas bagi orang tayamum, dia kena 2 kali wuduk, 2 kali tayamum. Bagi khatib yang daim hadas dan khatib yang bertayamum. Khatib daim hadas, tak ada khatib lain dah. Khatib dedah tu je adanya. Jadi dia berwuduk, satu wuduk untuk khutbah, selesai khutbah untuk jadi imam solat Jumaat. Dia kena ambil wuduk lain, tapi tak sempat. Dia kena cari imam lain. Dia cari imam lain lah. Cuma untuk khatib tadi ni nak solat dia tak boleh. Dia kena pergi bila air semula, pergi yang dia. Sebab kalau dia nak wuduk untuk solat Jumaat, dia tak boleh cerai antara khutbah dengan solat Jumaat. Dia kena mualakkan, kena segera antara khutbah dengan solat Jumaat. Tapi kalau tok khatib tu juga nak kena jadi tok imam, nak kena pergi basuh bila air, kena basuh dulu, nak pakai nutup baru. Kalau putus mualak, teluh 2 rakaat yang ringan, kena baca khutbah baru. Tak boleh pakai khutbah sakning dah. Tak boleh lah kita kata. Cuma tok khatib yang daim hadas ni, dia baca khutbah, siap imam lain naik, dia nak salat Jumaat dengan wuduk tadi tak boleh, sebab dia sudah satu fardu. Apa dia satu fardu? Khutbah Jumaat. Jadi untuk sembahyang Jumaat dia kena ambil wuduk lain. Untuk sembahyang Jumaat dia, kalau dia bertayamum, dia kena ambil tayamum lain. Sebab sebagaimana wuduk daim hadas, orang tayamum pun sama, satu wuduk daim hadas, satu tayamum, satu fardu saja. Jadi situ ada 2 fardu. Satu fardunya baca khutbah, satu fardunya solat Jumaat. Jadi tak bolehlah dia 2 fardu. Maka perlu 2 kali wuduk daim hadas ataupun 2 kali tayamum bagi khutbah dan bagi solat Jumaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.